Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak kita syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini. Baru nak mula hujan dah datang dah. Ya, Papa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 11-11. Wah, cantik tarikh hari ini. 11-11 22. Oh, 11-11-22 hari ni. Ya, mokbar. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalam Ji dan sahabat duha cerah di Woodland. Samalah Kota Baru pun. Atuk pun ambil tempat sini malam ni. Pagi ni. Pagi ni ambil tempat duduk tu. Seronok tempat duduk ni. Ambil angin sikit. Ambil angin sikit. Okey, seperti mana biasa kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah dan kita niat pahalanya, insya-Allah jika ada pahalanya dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala Al-Fatihah yang kita akan baca bersama, kita sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sedekahkan kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri atau anak-anak dan suami, rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran, muslimin muslimat, mukminin mukminat, rakan-rakan. Quote of the day bersama dengan tu, sama ada yang sempat hadir, yang tak sempat hadir, yang selalu hadir, yang pernah hadir, semuanya, semuanya, muslimin muslimat yang masih hidup telah mati sehingga kepada Nabi Adam alaihissalam, kita sedekahkan pahala, insya-Allah pahala yang Allah beri hasil daripada baca Al-Fatihah ini disedekahkan mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi itulah bacaan Al-Fatihah. Semoga sampai kepada orang yang kita niatkan tadi. Terima kasih banyak. Al-Fatihah kunut ya. Salam tu. Ya, kunut yud ya. Moga sihat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Amin Mokbah. Terima kasih Cici. Terima kasih Cici. Apa khabar? Apa khabar Cici? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Tamak dunia dan tamak akhirat. Oh, akhirat pun kena tamak juga. Jangan tamak dunia saja. Tamak dunia dan tamak akhirat. Salam tu. Ya, semoga PM berjaya. Oi, malam parti politik malam. Siang tak boleh, ada orang marah. Orang marah politik awal-awal tak boleh. Ada buat sikit, dah buat sikit. Dah buat sikit. Saya sihat tu, alhamdulillah. Risau juga kita. Waalaikumsalam Pak Li. Ya, Zaki Arsyad. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Tamak pahala, tamak dunia. Mana yang anda nak tamak? Selalu orang sebut tamak dunia. Tamak selalunya yang selalu membunuh kebijaksanaan seseorang ialah bila dia tamak. Itu kata Sayyidina Ali. Orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana hebat, kaya raya, tapi dibunuh oleh rasa tamak. Ini jelas. Orang yang tamak di dunia, bila dia kaya raya tak cukup, kaya raya tak cukup, pangkat besar tak cukup, akhir sekali dibunuh oleh perasaan tamaknya sendiri. Inilah yang menjadi pengejaran kepada kita. Terbaik. Terbaik. Politik malam, siam tak boleh. Akibat baik dan buruk. Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkan di dunia. Akan tetapi ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu hanyalah bala baginya. Ia menjadi sengsara kerananya. Alangkah mungkin seseorang membenci urusan akhirat, akan tetapi ia dapat mengabaikan kemudiannya dan hidup bahagia kerananya. Amin. Orang tamak selalu rugi. Cantik. Orang tamak selalu rugi. Tapi tamak akhirat tak rugi. Tapi terlalu tamak rugi juga. Rugi juga. Ada juga rugi. Ada. Seperti mana? Seorang sahabat Sayyidina Umar. Orang yang tamak akhirat. Sehingga dia beribadat sepanjang masa di masjid. Sayyidina Umar heran. Kenapa ni? Selalu berada di masjid. Bagusnya dia ni. Adakah dia tak ada tanggungan? Sayyidina Umar mendekati dia. Dia tanya, sahabat.
Siapa apa ni isteri, anak-anak bagi makan di rumah? Dia kata, itu adik ipar saya yang tolong cari makan. Marah Sayyidina Umar. Kau pergi, kau tak boleh beribadat. Dan tanggungjawab engkau, amanah yang diberi, kau berikan kepada orang lain. Abaikan. Satu dosa besar. Jangan tamak beribadat. Sayyidina Umar terus tarik dia keluar daripada masjid. Dan dia pergi kerja dan dapat duit untuk membantu isteri dan anak-anaknya. Itu contoh. Akhirat pun tak boleh tamak. Dunia apa lagi? Dunia apa lagi? Bumi sudah cukup untuk 7 generasi, tetapi tidak akan cukup untuk 7 orang tamak. Bumi memang cukup untuk 7 generasi, tapi tidak cukup untuk 7 orang yang tamak. Orang yang tamak ini, wallahu akbar. Allahu akbar. Teruk orang yang tamak ini. Tamak. Kita dalam berusaha untuk menjadikan tidak terlalu tamak. Kalau dapat rezeki dikongsi-kongsikan. Rezeki akan melimpah jika dibahagi-bahagikan. Kalau ilmu yang banyak, orang bijak pandai, akan bertambah jika dikongsikan. Kasih sayang akan bertambah jika diberikan. Jangan kedekut, jangan tamak, tak perlu bimbang. Jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tu. Dunia cukup seisinya. Wah, itulah quote of the day kita hari ini. Tamak. Biasanya orang yang tamak ini dia sanggup melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Kalau nak duit dia sanggup. Dia dah sanggup lagi mencuri, sanggup menipu, sanggup bersuah, buat apa saja kerana tamak. Dan orang yang tamak selalunya tidak takut kepada hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atuk sebut nama saya ke? Damak bukan tamak. Damak. Tamak. Orang yang tamak selalu rugi. Tapi ramai orang yang terus tamak. Ada dah kereta sebiji Myvi, tamak lagi, tukar lagi, buat hutang lagi, tamak lagi, buat hutang lagi, tamak lagi, buat hutang lagi, sehingga tak habis-habis hutang. Kau tahu tak, kau beli sebuah kereta walaupun Myvi itu dengan harga 40,000, apabila kau buat loan bank, maka dia sudah menjadi 60,000. Berarti 20,000 duit kau angus tau dalam masa 10 tahun. Cuba kau kira lah. Kalau bayar 500 bulan, dalam masa 10 tahun. 500 bulan dalam masa 10 tahun. Maknanya setahun kau bayar 6,000. 10 tahun 60,000. Kereta kau beli kata 40. Sebenarnya jadi 60. Bunga bro, flower. Bunga 20,000. Jadi duit kau habislah 10 tahun 20,000 bro, burn. Hangus gitu je. Jadi kalau baiklah berusaha bayar cash. Cash. Tak mampu tak payah beli. Tak payah beli. Tamak punca politik kita kucak-kacir hari ni. Wah, aku nuyuk lain macam. Kena juga pasal politik dia. Politik malam. Cici ketawa. Cici ketawa. Atuk suka kalau Cici happy. Risau kita kalau Cici tak happy. Habis rosak dunia ni. Rosak. Kadang-kadang tamak kena cara jadi untung. Tamak. Ada orang tamak berusaha. Betul? Kalau tamak berusaha, dia sanggup bekerja banyak. Berusaha. Absent Said. Ada untungnya. Tapi jangan selalu buat. Cik undi siapa? Cik minggu ni. Oi, tak boleh rahsia. Malam ni. Politik malam ni. Ya, absent satu. Betul tu. Baik Atuk, kenuyut. Kenuyut. Thank you Tok. Terima kasih Cici. Saya sentiasa happy Tok. Alhamdulillah, amin. Happy itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Happy lebih mahal daripada RM1. Happy lebih mahal daripada harta berjuta. Kerana semua itu tidak boleh menjamin kita happy. Alhamdulillah. Allah sayang kepada Cici. Saya sentiasa happy Tok. Alhamdulillah. Terima kasih Tok. Dah hantar cucu ke? Dah hantar cucu. Cucu nak pergi mana? Asma Farhana. Mana dia? Mana dia cucu saya? Asma. Oh, tahu dia nak hantar cucu dia. Tak pergi mana dia. Yes, absent. Saya tamak dari segi politik. Ada yang tamak kerja pukul 12 dah balik tidur. Tamak kerja pukul 2 dah balik tidur. Wah, tamak. Kelantan sekolah cuti. Kelantan cuti hari Sabtu. Cici, terima kasih. Rezeki akan melimpah jika dibahagi-bahagikan. Dan jangan tamak. Tapi saya dapat sikit je tu. Gaji pun RM1,500. Tak apalah, kau bagilah RM1. Kau ada lagi RM1,499.
Kau bagi RM1 je. Bukan banyak pun. Salam jimat. Salam. Jangan cakap mulut tu. Jangan. Ya, Qaim. Qaim. Nanti saya balik Kelantan nak ajak atuk makan teh. Oh, beres kena yuk. Beres. Beres. Alhamdulillah. Kopi. Hari ini kopi kunyit hitam. Oh, kunyit hitam. Dulu selalu makan kopi halia bara, iaitu halia merah. Hari ini makan kopi kunyit hitam. Nak try? Nak cuba dulu. Tengok macam mana. Macam mana? Ya, Cici, Waalaikumsalam. Terima kasih, Syed Luqman. Assalamualaikum, Tok. Yang saya sayangi. Terima kasih, Syed. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Tok, duduk mana? Kota Baru, Amir. Tok di Kota Baru. Salam hadir, terima kasih. Lila, apa khabar? Dah makan belum? Sudah makan belum? Makan dulu. T.O. Wah, Marlboro T.O. Ingat rokok Marlboro. Marlboro hebat. Tamak buat pahala pun bagus tu. Sedekah RM10 tak cukup, bagi 50 sanggup. Bagus tu. Atuk setuju. Atuk setuju. Rezeki akan melimpah jika dibahagi-bahagikan, jika disedekah-sedekahkan. Tapi sahabat Rasulullah, dia bawa semua harta dia. Ya Rasulullah, inilah aku nak sedekah, ya Rasulullah. Ini semua harta banyak ni. Ada lagi tak kat rumah? Tak ada dah Rasulullah. Semua aku bagi kau. Kau ada isteri? Ada. Kau ada anak? Ada. Okey, ambil separuh. Rasulullah tak terima semua. Ambil separuh, kau bawa balik. Biar isteri kau 3 bulan. Sekurang-kurang 3 bulan, dia masih boleh makan. Itu maknanya. Maknanya tamak dalam Islam. Utamakan dulu keluarga makan. Utamakan. Belum makan lagi lah. Silakan. Tok Haji Mat, ingatkan Datuk Mat tadi ada Iras. Oh, Tok Mat absent. Tok Mat pula. Atuk bukan Datuk. Atuk cucu. Bersiaran dari mana? Bersiaran di rumah lah. Di rumah lah. Bersiaran di rumah. Dalam rumah lah ni. Rumah Atuk. Dalam rumah ada pokok pisang, pokok papaya. Dalam rumah. Jangan tunggu kaya untuk bersedekahkan. Atuk cantik. Jangan tunggu duit banyak nak sedekah. Saya ada RM5 je tu. Bagi 50 sen. Bagi, jangan tunggu banyak. Tak apa tu. Bila saya jutawan, saya bagi juta. Kalau kau jutawan, kau hilang dunia. Na'udzubillah, Allahu Akbar. Tu, dulu kerja mana? Dulu kerja government. Mana-mana government. Banyak tempat Amir kerja dulu. Amir Azlan. Banyak tempat. Rezeki akan melimpah jika dibahagikan. Ingat tu. Jangan tamak. Aku kerja kuat tau. Aku kerja siang malam. Aku dapat 2,000 sebulan. Engkau datang nak pinjam senang-senang je. Ramai orang kutuk kawan macam tu. Kutuk keluarga lagi. Jangan sedih kutuk mak dia. Mak, saya kerja kuat mak nak dapat 2,000 ni. Mak nak bayar. Tak boleh lah mak. Allahu Akbar. Dia tak tahu mak dia doa, ya Allah, murahkanlah rezeki kepada anakku. Itu doa mak. Doa mak ni direct kepada Allah SWT. Jangan lupa bro. Jangan buat kerja macam tu. Bagus Tok. Bagi motivasi pagi ni. Atuk jenis positif. Mesti sokong PS ni. Oh lain macam. Kalau positif sokong PR. Ramai lah macam tu. Ramai macam tu. Cikgu kata Bukan cikgu. Saya ada RM10 je. Okey, bagi RM1. Engkau ada RM9. Baginya. Tak banyak lagi. Kau bagi RM1 je. Keluar perjalanan bagi RM1. Ni yang kedekut. Aku tak ada duit lah. Tiba-tiba tak ada duit sungguh. Jangan main. Kau jangan cakap tau. Kau kenapa ni? Tak sedekah ke? Tak ada. Aku tak ada duit. Dia ada RM100 tapi dia cakap tak ada duit. Dia tak ada duit. Dia cakap lagi tau. Aku tak cukup. Nanti aku nak makan. Kalau motor aku rosak, aku nak bagi motor. Tiba-tiba motor dia rosak sungguh. Kena RM150. Tak cukup duit dia. Habis itu mulut guna jaga. Jangan cakap sembrono. Rezeki daripada Allah. Kau kata, duit ni tak cukup lah. Aku nak makan lagi kan. Nanti aku bimbang, motor aku rosak. Tiba-tiba rosak sungguh motor dia. Kena RM150. Mulut kena jaga bro. Mulut. Atuk pencen jusa ke? Tak ada. Atuk pencen orang kampung je. Atuk belah lembu je kat kampung ni. Tok Lik. Ya, Tok Lik Penang. Salam jimat. Semoga dirahmatkan Allah. Selamat amin. Terima kasih Kenuyut. Lila. Penang mari. Apabila Penang masuk, teringat nasi kandar.
Oi, lama tak pi Penang. Sejak apa ni Padang Merdeka tu sudah ada tambak cantik tu. Oi, kena pergi bro. Wah, train ke naik bukit train ke Penang pun cantik. Kena pergi bro. Pergi Talik Penang. Terima kasih. Terima kasih Rosna. Assalamualaikum Jimat. Waalaikumsalam Rosna. Ros apa khabar Ros? Ya, Absan. Gurau-gurau pagi-pagi mestilah kena gurau sikit. Hari ini hari Jumaat bro. Hari Jumaat. Bersedekahlah hari Jumaat. Hari Jumaat kena banyak berselawat. Rasulullah kata, ada sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, aku hari ini hari Jumaat, aku berselawat kepadamu separuh daripada ibadatku. Banyak lagi bagus. Setengah ya Rasulullah, banyak lagi bagus. Semua Rasulullah, banyak lagi bagus. Rasulullah kata, berselawatlah kepadaku setiap hari Jumaat sepenuhnya. Tadi belanja isteri sarapan untuk cantik. Orang yang pertama mesti belanjakanlah isteri kita. Dan yang lebih baik lagi, diri kita, anak-anak kita. Itu penting. Jangan kedekut. Sebab doa isteri itu mustajab. Ya Allah ya Tuhanku, pastikan suamiku tidak mengorak orang lain. Ya Allah ya Tuhanku, pastikan suamiku tak main kayu empat. Ya Allah suamiku, murah rezeki kepada suamiku. Ya Allah ya suamiku, jika suamiku main kayu tiga, jangan bagi rezeki. Ya Allah. Habis kau. Jangan main doa isteri, jangan main. Dia kata, bila kau main kayu tiga, dia kata tak ada rezeki dah. Habislah kau. Sebab tu kau berniaga apa pun tak jadi. Sebab isteri kau kutuk kau main kayu tiga. Saya pun nak share petua. Nak senang hidup, utamakan mak nombor satu. Mak dah pergi pun rezeki tetap datang. Kena sedekah. Absen, you kena sedekah. Kemudian kau kena ingat, kau kena berjasa kepada siapa yang mak suka. Kawan-kawan dia kau cari. Mak suka kawan dia ni. Kau pergi sedekah kepada orang tu. Itu cantik tu usaha tu. Sedekah kepada mak tak berhenti sampai payah hayat. Kita kena ingat, masa kita hidup, kita sedekah kepada mak kita. Jika kita meninggal, anak pula kita akan bersedekah untuk kita. Sebab roda ni dia berputar. Haji Umar umur berapa sihat gitu? Alhamdulillah dia. Allah muda lagi. Baru 36. Betul tutup. Betul. Saya Luqman. Assalamualaikum. Ya Mak Yusri. Tok Haji Mat Johor mari. Apa khabar Mak Yusri? Nak jadi kaya senang, tapi nak jadi miskin susah. Wow, ini ayat menarik. Ayat menarik. Atuk teringat kepada doa Abdurrahman bin Auf. Apabila Rasulullah kata, ya Abdurrahman, engkau ni di antara sahabatku yang paling lama masuk syurga. Dia terkejut. Kenapa ya Rasulullah aku lama masuk syurga? Sedangkan aku sedekah banyak apa semua. Sebab engkau banyak harta. Apabila kau banyak harta akan disemak. Dari mana kau dapat? Ke mana kau belanjakan? Ya Allah. Abdurrahman bin Auf balik sedih dia. Dia pun berdoa, ya Allah, miskinkanlah aku ya Allah. Aku nak cepat masuk syurga-Mu ya Allah. Miskinkanlah ya Allah. Bukan senang nak jadi miskin. Bukan. Betul lah. Itu sirah, itu sejarah. Sahabat-sahabat Nabi takut Penang. Dah ready ke? Belum. Belum. Oi, Mak Yusri, terima kasih. KBR yang mana? PDM mana? Kau tanya PDM mana? Kota Baru, Pasir Tumbuh. Pasir Tumbuh, Kubang Kirian. Kawasan yang tak boleh dimenangi oleh mana-mana parti. Kecuali PAS. Kau letaklah Kubang Kirian ni pelik. Cakap politik pula tak boleh. Tak boleh. Malam ni. Nanti orang marah. Kelantan lawan JDT malam ni. Lawan lagi. Kalah lagi. Dekat belakang rumah tu sawah ke? Tak ada sawah sini. Kat belakang rumah hutang. Hutan bukanlah. Kebun-kebun sikit lah. Kebun-kebun sikit. Ni bukan belakang rumah ni. Ni dalam rumah. Dalam rumah. Atuk duduk dalam rumah ni. Bukan belakang rumah. Tak ada. Tak ada. Ni dalam rumah. Bukan belakang rumah. Alright. Itulah. Assalamualaikum Sirna. Waalaikumsalam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sirna. Terima kasih. Kerana sudi jenguk atuk pagi-pagi. Ruangkan masa. Fresh kepada buka minda. Every day Allah beri hari baru kepada kita. Every day is new day. Jangan isi benda-benda yang karut-marut. Lupakan yang semalam. Forget it. Lupakan toksik semalam. Toksik lepas-lepas. Tak kira lah daripada siapa perempuan. Hari ini Alhamdulillah. Hari baru. Thank you Allah. Jadi sudah semestinya. Kalau tank baru kita isi dengan produk baru. Kalau tank baru kau isi dengan barang buruk. Maka tank tu jadi buruk. Jadi kita isi dengan barang baru. Apa itu barang baru tu? Minda baru. Pemikiran positif. Berniat baik. Hati bersih. Hati suci murni. Itulah yang dia katakan. Lagu tu.
Si Sotong Lapiji dah dedahkan. Politik malam tak boleh. Kenuyuk, hidup jangan tamak. Ingat sikit orang belakang. Lain macam ingat orang belakang. Orang depan pun kena ingat juga. Alah tu Islam bagi 4. Islam bagi 4. Absent. Jangan cakap yang lebih nenek kau ada dekat ni. Utamakan ibu bapa dulu. Baru isteri. Bagi lelaki utamakan ibu bapa. Baru isteri. Tapi jangan abaikan isteri. Jangan abaikan. Atuk 36. Ya betul. Tanya cici 36. Rezeki akan melimpah jika dibahagikan. Ingat ayat tu. Allah beri jaminan. Aku tidak akan memiskinkan kau kerana kau bersedekah. Tidak akan miskinkan. Tapi berapa orang berani? Buka beg duit. Buka beg duit. Tengok nduk. Nduk 100 ada. 50 ada. 20 ada. 10 ada. RM2 ada. RM1 ada. Ada orang minta sedekah. Dia pilih-pilih. Ambil yang RM1. Sampai hatinya kau. Sedangkan rezeki semua itu milik Allah. Allah yang beri. Kau bagi RM1 je. Allahu Akbar. Macam mana Allah nak tambah? Coba ambil yang note yang besar sekali. RM100 tu. Okey. Apa khabar? Oh ya. Ambil. Nah. Oh terima kasih bang. Terima kasih bang. Dapat RM100. Apa tak terima kasih? Tak panggil pakcik dah. Panggil bang terus. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Itulah. Orang yang baik ialah membuatkan orang lain happy. Make other people happy. Then you are happy too. Itulah. Terima kasih tu. Ilmu baru. Saya akan cari kawan-kawan baik. Mak saya. Kau kena cari kawan-kawan mak yang baik. Tak kira lah sama ada adik-beradik mak, uncle ke, auntie ke. Kau cari. Kemudian kawan-kawan sekolah mak dulu. Kena cari. Dia very close. Macam kita lah ada classmate kita kan. Kita sayang dengan dia. Jadi mak saya beritahu saya ni anak mak teh yang dah meninggal dunia. Oh anak mak teh sekolah dengan makcik dulu. Ya. Oh saya pun nak datang lah kunjung-kunjung. Dan saya ada sedikit nak bagi sedekah. Sikit je. Semoga pahala sampai kat mak. Macam tu absent. Barulah rezeki melimpah luar. Ayah selalu sedekah pada cucu dia tu. Bagus. Marlboro. Bagus. Sedekah pada cucu. Bagus tu. Sedekah itu saham akhirat. Benar sekali. Bahkan dunia pun dapat dah. Saham akhirat tapi dunia dapat dah. Ganjaran dunia. Ya, dia akan lipat gandakan pendapatan kita di dunia. Dan pahala akan dilipatkan di akhirat, bro. 2 dapat tu. 2 dalam 1. Ya, Ina. Ya, salam Jumaat, Baji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Isya kawan-kawan. Terima kasih. Atuk baca dulu. Sebelum baca statement-statement lain. Haji Mat, you are the best. Bayam pagi Jumaat tu. Love you boys. Love your boys. Thank you, Tolik. Tok Lik. Terima kasih. Thank you very much. Ya, Zasima. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Utamakan Allah. Baru kedua ibu bapa. Semoga dimudahkan Allah. Amin. Solat first. Jangan lupa solat duha, bro. Solat duha. Dari semua. Assalamualaikum semua. Assalam. Semoga dimudahkan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ya Abang September. Abang Sep. Assalamualaikum Tuan Jimat. Salam Jumaat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Sep? Sep. Jangan tak sihat. Abang Zain, Sep. Ketawa je. Assalamualaikum. Salam Jumaat tu. Waalaikumsalam Angah kat mana Angah? Angah hebat Angah. Oi, tu JDT Borussia Dortmund 28 November. Jom stadium. Tapi Haaland tak ada dah Dortmund. Tak seronok Haaland je. Ya Abang Syed, terima kasih Tu Haji. Kongsi ilmu. Terima kasih banyak. Welcome. Gunakanlah. Haji Mat, you are the best. Terima kasih banyak. Atuk baca habis. Jangan lupa subscribe YouTube Atuk. Okey, kawan-kawan yang belum subscribe YouTube Atuk, Haji Mat Atuk, tolong subscribe. Atuk nak aktifkan YouTube sikit. Sebab YouTube ni mudah dan dia boleh panjang. Tidak macam TikTok. TikTok ni payah sikit. Kena cari apa semua. YouTube senang. Salam Jumaat yang barakah. Amin. Nenek cantik. Sebelum orang lain sebut, dia letak nama dia Nenek cantik. Cantik sungguh lah tu. Nenek cantik. Macam tu lah. Atuk pun nak tukar nama lah. Atuk handsome. Macam mana Cici? Boleh tak? Atuk handsome. Roti canai nasi lemak for you, bro. Thank you. My favorite. Roti canai sedap. Parit Buntar. Orang Parit Buntar Angah. Hebat Angah Parit Buntar. Parit Buntar. Malam ni masuk politik. Kita bicara mengenai politik Parit Buntar. Sekarang tak boleh.
Sekarang tak boleh. Jangan lupa kalau ada ilmu. Ada ilmu. Ni cikgu-cikgu ni tolonglah mengajar dengan baik. City lawan Liverpool 19 Disember. Ya, yeah, Liverpool teruk dah. Masuk gua. Atuk Encem, saya setuju tu. Atuk Encem, saya setuju sama. Setuju sama dia tu. Assalamualaikum nak bagi tu. Ya, yeah, Encik Misi. Encik Misi. Oh, Encik Misi. Misi kita apa? Apa khabar misi kita? Misi kita. Jangan kedekut, tapi jangan tamak. Jangan kedekut dan jangan tamak. Sedang-sedang saja. Tapi UCL kot okey, UCL okey. UCL boleh tahan. Carabao Cup pun boleh tahan. Ingat dia Liverpool akan mempertahankan Carabao Cup. Nampak dia bersungguh-sungguh sebab dia EPL dah terlepas dah. Ya Allah ji, ya Allah kamu. Ya Allah ji, ya Allah. Ya Allah aku. Ya okey tu enter. Oh, nenek cantik. Cantik nenek. Jangan kedekut, jangan tamak. Tak perlu bimbang jika segalanya kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Yang dikejar tidak dapat, yang dikandung pula berciciran. Janganlah bersikap tamak dan ikut perasaan. Dah ada yang baik, hargailah. Oh, ini biasa perangai orang lelaki lah ni. Tamak. Dah ada dah bini seorang tambah dua. Tamak lah tu. Tamak. Ini yang perempuan marah. Sebab orang perempuan dah ada suami satu. Nak tambah dua tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh. Orang lelaki je boleh tambah. Inilah yang jadi katakan tamak ni. Marahlah dia. Marahlah sebab dia tak boleh tamak. Tak boleh tamak. Yang dikejar tak dapat kena bercirat. Yang dikejar dah ambil dilari kat orang. Yang kita ada ditinggalkan. Habis terduduk kau. Jaga hati-hati. Hati-hati. Perempuan ni kau tak marah tak apa. Kalau dia marah, tak cukup tanah kau lari. Jangan main. Kalau orang tak pernah dimarah oleh wanita, janganlah cuba-cuba cari hal. Sekali kau kena marah, terduduk lah. Betul tutup. Lelaki ni tamak. Wow, nenek dah masuk dah. Atuk minat bola juga. Boleh tahan lah Adam. Boleh tahan. Atuk bola boleh tahan. Baik bercakap banyak dari bercakap sikit. Kerana bercakap banyak itu adalah tak sesaiz sahaja. Tak sesaiz. Itulah. Jangan tamak cari isteri. Lebih-lebih lagi wanita. Jangan tamak cari suami. Tak boleh. Tak boleh, haram. Haram menduakan suami. Tak boleh cici, tak boleh. Boyfriend tak apa tu. Tak boleh juga boyfriend pun. Satu saja. Satu boyfriend boleh, jangan dua. Nanti dua-dua minta nak kahwin, macam mana kau nak buat? Okey, saya nak kahwin dengan cici. Mari seorang lagi, saya nak kahwin dengan cici. Macam mana keputusan nak buat? Lelaki tak apa. Nari. Yang ni datang. Cici datang kahwin cici. Lepas tu Siti datang kahwin cici. Boleh? Dua-dua boleh? Tak boleh. Boleh perang besar lah you see. Atuk ni banyak pengalaman, share lah sikit. Share boleh. No problem. No problem. Jangan bersikap tamak dan ikut perasaan. Dah ada yang baik, hargailah. Ini macam kerja lah. You dah kerja dah okey dah. Pendapatan pun okey. Dapat 4 figure, 3 figure, 5 figure. Tapi masih lagi tamak nak jawatan baru. Pergi-pergi kerja setahun, company tu lingkup. Habislah kau. Apa-apa lagi boleh share. Dalam kehidupan banyak. Sepanjang kehidupan, you faham lah. Masa 24 jam tu macam-macam boleh share tau. Boleh share. Tengok cici ketawa dah dia. Dia kalau dia suka tu dia ketawa lah. Kalau dia tak suka dia hilang terus. Kejap ada, kejap tak ada. Macam Cikedi. Cikedi. Kita jangan tamak dunia. Kenapa tu? Sebab tamak dunia ni you nak tinggal. Kalau you nak kahwin 4 pun 3-3, 4-4 isteri kau tinggal apabila kau mati. Takkanlah kau mati pun okey. Bila abang mati semua bini abang 4-4 masuk dalam kubur dengan abang. Siapa mahu macam tu? Kalau kau buat syarat macam tu, seorang pun tak nak kahwin dengan kau. Boleh nak kahwin dengan abang? Boleh. Tapi dengan syarat bila abang meninggal, kau pun kena masuk dalam yang lahat. Tak boleh, tak nak. Tapi tak apa, bagi semua. Aku bagi semua harta apa semua. Tak nak, dia kata tak nak. Bab mati ni semua orang tak nak ikut. Semua orang tak nak ikut. Semua tak nak ikut. Jadi apa yang kita buat di dunia ini, tempat yang kita nak meninggalkan, kita tinggal. Bini 4 tinggal. Kereta 4 tinggal. Rumah 4 buah tinggal. Harta 4 tingkat tinggal. Tinggal semua. Tinggal. So apa yang nak kejar sangat? Tapi kalau kau buat pahala bertimbun-timbun dibawa. Solat banyak dibawa. Sedekah banyak dibawa. Semua dibawa. So kenapa kita berusaha
kepada barang yang kita nak tinggal. Sedangkan barang yang kita nak bawa tak ada apa. Tak ada apa. Mesti tahu. Ini ada girlfriend lebih dari satu dulu. Ni sebab ada aura. Oh, lain macam. Patut pula pergi baca kepada dia. Jangan kuat sangat. Nanti nenek kau dengar. Habislah tu. Banyak isteri kerja rajin. Tak apa takut. Banyak isteri. Kerja tak kuat lah tu. Oh, ada seorang kawan tu. Ini ada satu cerita. Dia kahwin 4 tau. Tapi dia ni handsome tu tidaklah sangat. Tapi tak tahu macam mana. Perempuan tengok dia kan. Jadi orang macam tengok dia. Kawan atuk ni. Kawan atuk bukan atuk lah. Kawan atuk. Jadi mula-mula dia kahwin dengan seorang cikgu. Isteri pertama. Cikgu. Cikgu. Dia ni buat bisnes lah kono. Insurans. Insurans. You tahulah. Insurans ni orang smart. Pegawai insurans. Pakai necktie. Bukan nak mengatakan lah. Insurans tempat lain lah. Insurans di Kongo. Di Afghanistan. Insurans. Pakai tie ni kuat ni. Kadang-kadang dia pakai coat. Jadi orang perempuan ni. Dia tengok penampilan. Bukan dia tengok hati. Dia tengok penampilan. Ini silap orang perempuan ni. Itu yang terkena tipu tu. Contoh. Jadi apabila dia pakai tie pergi. Isteri pertama isteri pakai kereta. Bini yang beli kereta. Dia pakai kan. Dia pergi hantar bini dia sekolah. Kemudian dia balik ke rumah, dia bukan ada kerja. Orang insurans bukan ada office. Dia beranak tepi jalan macam tu je. Yang kedua, dia pergi satu hari tu dia pergi hospital, tersangkut dengan doktor. Kahwin dengan dia. Isteri nombor 2 doktor. Doktor bro. Doktor. Jadi dia pergi hantar. Kalau doktor kan dia shift. Cikgu dia pukul 7 dia masuk. Dia masuk. Dia kata doktor pukul 2 dia pergi hantar doktor pula. Dia 2 kereta dia pakai. 2 lama-lama buat jumpa dengan pegawai kerani pula. Dia cepuk pegawai kerani tu dia pejabat. Boleh kat dia nombor 3 pula. Nombor 3. Oh dia hantar kerja dia tak ada lain. Pergi hantar bini. Dia sibuk hantar bini. Hebat dia. Dia tak sempat nak kerja. Tak sempat buat insurans. Dia hantar bini 3 ni. Yang keempat tu lah cepuk pula. Boleh apa ni ahli perniagaan yang berjaya. Habislah dia. Semua dia sapu. Hebat dia. So bagaimana dia bagi masa? Tu tanya dia. Kau kalau pergi Cameron Highland ke Convoy 4 buah kereta tau. Convoy 4 buah. Convoy kau buat macam mana? Itu senang je aku buat. Aku drive lah. Sampai 30 km aku buat isteri pertama. Aku naik pula isteri yang kedua. Bawa lagi. Isteri pertama tadi buat sendiri lah. Dia bawa isteri kedua pula. Bawa pergi 70 km. Aku pergi isteri yang ketiga. Bawa lagi. 50 km dekat Cameron Highland. Aku pergi isteri yang keempat. Bawa lagi. Akhir-akhir sama. Kan adil tu dia kata. Atuk fikir-fikir. Bijak juga kau ni. Bijak juga. Habis tu kau pergi siapa belanja? Bini aku lah belanja. Dia kena aku bawa dia orang. Itu contoh. Itu cerita benar ya. Tak ada dia reka-reka. Tak ada. Tak ada. Nenek jangan main. Wanita ni dia suka melihat kepada penampilan. Kalau pakai baju kot, kereta besar Alphard, dia tak tahu itu kereta pinjam. Tapi ramai juga orang wanita ni dia tamak dia tu sehingga dia ingatkan kawan tu Alphard ni dia punya senangan itu driver. Alphard ni Datuk tak bawa, Tan Sri tak bawa tahu. Kau kena ingat itu tips dia. Kalau dia kata ini my car, I baru beli. Siapa yang bawa? I lah bawa. I sayang kereta I. Itu tanda dia driver tau. Dia driver. Orang perempuan dia tak faham. Ni Atuk bagi tip ni. Oh, dia kan driver Tan Sri kan smart Datuk. Akhir sekali kau kahwin dengan driver lah. Itu lain kali nak kahwin tanya tip dulu. Tu, dia ni orang smart tu pakai Alphard tu. Smart. Dia bawa sendiri kereta dia. Ke sana ke sini. Apa tak bawa sendirinya dia driver. Kalau saya tiba-tiba hilang dari radar tu, maksudnya saya ada je tu. Mana boleh kalau hilang tak ada lah. Tak ada lah. Cici Abisha. Kami tahu Cici. Oh, kamu lain macam. Lain macam kamu. Terima kasih. Pandai Atuk Epson. Pandai. Itulah. Nenek betul tu. Terbaik tu. Satu tu cukup lah. Orang perempuan memang suruh satu je. Orang perempuan pun tamak tahu. Dia kalau suami dia, haram kongsi kat orang lain. Haram. Ada seorang ustazah, dia mengajar sonok tahu. Kita mesti ikut sunnah. Kita sebagai isteri mestilah patuh kepada suami. Betul lah tu. Sebab syurga kita di bawah tapak kaki suami. Mesti kita kena ikut sunnah. Tengok sunnah. Kalau suami nak kahwin, okey kita tolong bagilah. Sebab itu hak dia. Dia boleh kahwin 2 dan 3. Ada seorang sebelah. Ustazah macam mana? Suami saya tak boleh. Tak ustazah tak boleh. Orang lain suruh buat. Apa ni ustazah ni?
Akhir sekali ustazah tu tiba-tiba betul suami dia kahwin lain. Betul kahwin lain. Lah kahwin lain sampai sekarang dia tak mengajar lagi. Dia tak pergi dah, dia malu. Itulah orang tamak untung. Untung orang tamak. Nenek kat belakang tu dengan kayu. Oh, mengajar orang kahwin lebih. Atuk tak mengajar, atuk bagi contoh je. Oh, cerita benar ya tu. Macam tak benar. Cerita benar yang empat tu. Nenek cerita benar. Kawan betul. Itu pun heran. Yang tu herannya dia kahwin bukan orang komat-komat. Cikgu, doktor, apa ni, kerani. Orang yang established. Jadi dia orang tu, dia tak bagi duit ke, bagi sikit ke. Dia tak kisah. Dia tak kisah. Dia nak anak je. Dapat anak lah semua. Itulah orang perempuan. Baik orang perempuan ni. Baik ada makna tu. Baik. Baik. Ya, Kenuyut. Saya juga kahwin seperti itu. Ya, yang bestnya, kawan saya tidak bekerja, tapi isteri-isterinya dia bekerja. Hebat dia. Hebat. Dia melabur. 4 isteri melabur. Dia pula jadi kerani di rumah. Buka ofis. Menguruskan gaji-gaji isteri. Ya, bayangkan. Cikgu 4,000. Doktor 10,000. 14. Kerani kanan 3,000. 17. Ni businessman 10,000 sebulan. 27,000 sebulan. Dia urus gaji isteri dia. Hebat. Saya tak pandang pada penampilan pun untuk Cici. Oh, lain macam. Tapi kalau Shah Rukh Khan, memang kau naklah kan Cici. Tak pandang penampilan. Tapi kalau setakat macam Shah Rukh Khan tu, boleh-bolehlah kita runding. Wah, lain macam dia. Tu cerita pasal poligami. Terus drop view. Orang puan lari tu. Ini atuk bercakap pasal tamak, bukan pasal poligami. Pasal tamak. Orang lelaki jangan tamak. Walaupun kau ada hak kahwin 2, 3 dan 4. Ni atuk pertahankan balik. Wanita. Jangan tamak. Absent Said ya. Terbaik tu. Terima kasih. Azhar, terima kasih. Ya, Kumi, terima kasih. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam Kumi, terima kasih. Tu Cici, terima kasih. Terima kasih Lady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah sebentar tu. Thank you very much. Thank you for singgah. Thank you for singgah. Nah, ambil kopi. Minum kopi dulu. Minum kopi. Chief Clark. Chief Clark. Itu ketua keterani lah tu. Chief. Hai, Chief. Kena hai, Chief Kari Clark. Terima kasih Lady Boy. Lady Boss. Lady Boy pula. Lady Boss. Oh, Lady Boss. Takut ni ayah Lady Boss ni. Atuk takut kepada Lady Boss. Nanti Lady Boss. Oi, jangan lupa subscribe YouTube Atuk Lady Boss. Haji Mat Atuk. Tolong Lady Boss. Haji Mat Atuk. Tolong subscribe. Subscribe YouTube Atuk. Kalau bersikap tamak, memendam dendam, maka yang rugi adalah diri sendiri. Bersifat tamak, dendam, yang rugi diri sendiri. Diri sendiri rugi. Ingat tu. Ingat, diri sendiri yang rugi. Cici, ketawa Cici. Cici, minum. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Quote of the day bersama dengan Atuk. Biarlah kita tamak akhirat, kita jangan tamak dunia. Itulah yang kita harus pegang hari ini. Kalau kita bersikap tamak dunia, yang rugi diri kita sendiri. Kirim salam kepada nenek. Oi nenek. Lady Boy kirim salam. Atuk, Assalamualaikum tu. Warahmatullahi wabarakatuh. Haida, Tanjung Malay Perak. Oh, orang Tanjung. Ya, orang Tanjung. Setelah mati, manusia mohon kembali ke dunia kerana hendak bersedekah. Amin Adam. Cantik. Kan itu kunci. Kunci sebuah kehidupan ialah sedekah. Sedekah. Tandanya orang yang dah mati apabila nak hidup semula, Allah tanya kenapa kau nak hidup semula? Apa kau nak buat? Adakah nak berjumpa dengan isteri cantik kau? Tidak. Adakah kau nak pangkat besar kau? Tidak. Adakah nak orang panggil muliakan Tan Sri? Tidak. Adakah nak tidur di dalam istana? Tidak. Habis itu kau nak apa? Aku nak ambil semua harta aku nak sedekah. Itu kuncinya. Jadi kita yang diberi hidup hari ini sedekahlah. Sedekah, rugi tak sedekah. Di masjid nanti. Nampak suami nak pergi masjid, terus bagi wang. Bang, ni bagi untuk masjid. Bagi masjid berapa? 300. Oh, banyaknya. Tak apalah, kita nak mati ni yang kita boleh bawa. Yang lain boleh tu bawa. Kalau bagi 500 pun kat abang belanja tak tahu pergi mana. Baik 300 bagi kat masjid. Macam tu. Kirim salam kat masjid, terus dapat pahala. Yang 300 ni garanti jadi 3,000 dia pada mahsyar nanti. Di alam barzah. Tapi kalau bagi 3,000 kat abang, hangus macam tu je. Pergi belanja kat perempuan lain. Tak payahlah bagi 300 kat masjid. Wah, marah dia lagi. Jangan main. Lain lek. Itulah kadang-kadang cerita seronok lain lek. Sambil semakin durian. Wow. Oh, lady pagi-pagi makan durian.
Allah, patut ada bau ni. Bau durian. Oh, Atuk pun suka durian sebenarnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sedekah dengan berbagai cara. Amin. Berbagai-bagai cara. Asalkan sedekah, tak kira buat macam mana tu. Atuk satu pun tak sanggup, kenapa nak lebih? Satu tak sanggup, kenapa nak lebih? Sanggup. Pasal mulut sanggup. Ya, Nur Liza. Assalamualaikum. Sedekah jemaat yang terlewat. Ya. Terima kasih Nur Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau tanya lelaki semua dia sanggup. Sanggup Lady Boss. Apa tak sanggup? Sanggup dia. Asalkan dia dapat. Salam Tok. Selamat pagi Tok. Terbaik Tok. Kupasan menarik pagi-pagi ni. Terima kasih. Terima kasih Lan. Lang Penang. Oh, Lang Penang. Apa khabar? Balik pulau ke? Tok, dalam kebun pisang ke? Atuk sekarang dalam kebun pisang. Kebun pisang. Tepi kebun. Kebun. Ambil angin kebun. Noliza, terima kasih. Terima kasih banyak. Hari-hari duduk kebun. Macam tu lah orang kampung. Lepas ni kita ambil lembu letak sebelah pula. Lembu orang lah. Tu tak ada lembu pun. Tak ada lembu. Tapi lembu hari-hari ada lembu. Jangan tamak dunia melebihi daripada tamak akhirat. Mesti seimbang. Jangan kedekut memberi kasih sayang. Jangan tamak menyimpan dendam. Saling menghargai hidup dan tenang. Saling benci sengaja menambahkan neraka jahanam. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Jangan ada benci. Benci tapi rindu. Benci tapi rindu. Jangan bencilah, rindu terus. Oklah Tok ni, gosok baju suami baru teringat hari Jumaat. Wah, tahu tak apa. Tapi pahala besar dapat. Nenek, pahala besar. Pahala besar. Jangan merungut. Yalah, kita dah penat daripada pagi. Masak tadi dah masak, dia makan pagi. Sekarang kena gosok baju pula. Penat dia. Jangan, itu tak pahala. Ya Allah, berkatkanlah suamiku. Supaya dapat pahala banyak. Gosok iron ni, basuh baju ni. Gosok. Mengiron dapat pahala besar. Pahala wajib ni. Pahala besar. Pahala besar dapat. Jangan main. Wanita tak perlu pergi solat jemaat. Cukuplah dengan iron baju yang orang nak pergi solat jemaat. Sama juga kalau bulan Ramadan. Jangan berungut. Alah, suami aku ni nak makan macam-macam lah bulan puasa ni. Kita boleh kita berpuasa lah. Tak boleh. Kenapa? Sebab orang yang menyedia makanan kepada orang yang buka puasa, pahalanya orang itu sama dengan yang dia dapat. Jadi bagi orang wanita yang menyedia makanan, dia puasa dapat pahala. Dia bagi makan kat orang lain, dia dapat pahala, dia dapat double. Dapat double. Itulah. Last kerja jabatan mana government? Last government PKINK. Perbadanan Kelantan. Amir Azlan. Itu last jawatan. Pengarah pelancongan Kelantan pun ada sekali. Banyaklah. Atuk ni banyak sikit. Pernah kerja Terengganu. Jabatan pendaftaran. 2 tahun juga. Kuala Lumpur ada juga. Ya, user. Assalamualaikum Tok. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Amin. Allah tahu belaka. Hak lepas, hak sekarang, hak akan. Allah tahu semua. Jangan tamak harta dunia. Jangan tamak. Kalau dapat banyak, terus sedekah. Jangan tamak. Jangan kata, ini aku punya. Aku usaha, aku punya. Tak boleh. Allahu Akbar. Itu semua Allah punya. Buat kerja dengan ikhlas. Amin. Cantik. Tak menunggu tu. Tak merungut tu. Saya buat kerana Allah. Cantiklah nenek ni. Buat kerana Allah. Tapi kalau atuknya kahwin satu pun dia buat kerana Allah juga. Nanti suami nenek tanya, kenapa kahwin? Saya kahwin kerana Allah. Kerana Allah. Kena setujulah. Tak percaya tanya Cici. Cici tak setuju tu. Pagi tu. Pagi. Morning. Tak merungut tu. Saya buat kerana Allah. Amin. Ini Ahmad Albak yang punya. Ini Ahmad Albak yang punya. Tak boleh kongsi dengan orang lain. Mana boleh? Okey tu. Semoga Atuk sukses selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dah pukul 10 dah. Sekejap aja pukul 10. Atuk je. Kan buat kerana Allah. Nenek, Atuk tolong panjang je. Tolong cakap je. Nanti ada orang kata, kenapa kau kahwin lain? Buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Macam tu lah. Gelak tu. Itulah cara dia. Kau update bersama dengan Atuk hari ini. Jangan tamak dunia. Maksud tamak dunia ni, jangan membazir lah. Kalau langsir tu boleh pakai lagi, tak payahlah tukar. Kalau nampak pakaian tu ada lagi, tak payah tambah. Kalau ada tambah, dalam gobok tu penuh,
ambilkan separuh, sedekahkan. Ramai orang yang tak boleh beli pakaian yang enak, yang bagus seperti kita. Kita satu helai 300, 500, nenek. Bagikan kat orang. Terus bagi. Jangan tunggu koyak. Ini dah koyak ni, bagi kat orang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tengok Habil dengan Habil macam mana dia bersedekah kepada Allah SWT. Bergaduh. Ni manusia pertama bunuh-membunuh. Jangan main. Pasal sedekah ni. Sedekah ni wujud. Zaman Kabil dah Kabil lagi. Nenek jangan bagi atuk kahwin satu. Nasib baik nenek kau tak ada. Gelak tu. Mana pakai-pakai semua perempuan. Nenek kau pun banyak pakaian nenek kau. Cakap kuat sikit, jangan je dengar. Banyak tu kata sedekah kat orang. Yang kecil-kecil, yang comel lotne dulu tu dah tak boleh pakai dah. Bagilah kat orang. Ui, sayang dia kata saya. Sayang apa kau bagi je lah. Macam tu lah. Saya pakai baju banda. Ajar tu. Oi, baju banda mahal bro. Baju banda 700 selai. Kau jangan main-main dengan baju banda bro. Kau tak beli yang RM2. Kau cuba beli. Ataupun yang lambat yang free tu. Dia kata kau tak ambil yang tu. Kau beli yang mahal bro. Mahal. Mahal. Bagi orang yang tamak, yang kita bimbangnya harta itu jadi tidak berkat. Tidak ada barakah. Atuk tu kat kanan ni. Mana ada. Nenek kau tak ada. Memang berani lah. Kalau dia ada, hormat. Bukan apa. Hormat. Atuk ni bukanlah takut sangat. Kalau teringat macam kisah Saidina Umar. Saidina Umar ni bukan manusia saja takut. Syaitan pun takut tau. Bila dia lalu lorong A pergi ke pasar. Syaitan tengok lorong A. Saidina Umar pergi pasar. Syaitan tak lalu lorong tu tau. Dia pergi lorong yang lain. Dia takut sampai tak tu. Tapi pada suatu hari, sahabat Saidina Umar, bini dia ni merungut banyak sangat. Bini sahabat Saidina Umar ni, aku tak tahan dengan isteri aku ni. Aku kena mengadu kepada khalifah. Masa dia khalifah, kenapalah bini aku ni popet. Dia pun pergi ke rumah Saidina Umar. Bila sampai ke pintu rumah Saidina Umar, nak ketuk pintu je, dengar Saidina Umar pun kena popet juga. Dia pun ketawa. Aku ingat aku je. Khalifah pun kena juga. Khalifah kena juga. Dia ketawa. Jadi bila dengar dia ketawa, Saidina Umar dengar. Masuk. Dia pun masuk. Apa gerangan datang ni? Ya Khalifah. Aku ingat aku nak mari mengadu isteri aku. Banyak merungut, banyak merepet, banyak tak puas hati semua. Kau tak dengar kan tadi? Aku pun kena juga. Dia kata. Aku kena juga. Dia kata Khalifah orang yang hebat, gagah, perkasa. Kena merepek senyap je. Kau tahu tak? Anak aku tu dia yang lahirkan. Anak aku pengorbanan dan 9 bulan dalam kandungan. Dia lahirkan. Kalau nak harap aku nak lahirkan bila? Tak mungkin. Tak mungkin. Aku tak akan ada anak. Tapi kerana dia melahirkan anak aku. Itulah jasa paling besar. Kalau setakat dia nak popek-popek, biarkan. Sebab nak mengandung 9 bulan ni berat. Sakit lagi. Nak melahirkan anak sakit lagi. Susah lagi. Kalau dia popek-popek, you dengar je lah. Lepas dia habis popek-popek, dia senyap, habislah. Macam tu ke? Dia pun balik, dia pun senyap. Dia kawan dia. Jangan main. Baju bada lagi brand. Dia lah lain macam. Bukan takut nenek. Itu rahsia tu. Rahsia. Rahsia. Tok nak bagi diri sentiasa macam mana? Tok nak bagi diri sentiasa absent. Ya. Tok nak bagi diri sentiasa sihat macam mana? Sihat. Jadi jangan tak makan tau. Makan. Kemudian puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis puasa. Puasa. Sebab anggota badan kita ini perlu rehat. Kau ni pantang lapar terus makan. Maknanya barulah mesin kau nak rehat, kau terus masukkan. Macam mesin kat kilang, nampak aja barang nak habis kau terus masukkan. Padat. Jadi dia akan ada expired date. Mana sampai masa dia akan haus semua. Jadi anggota kita pun gitu juga. Begitu juga. Jadi kita kena puasa Isnin Khamis. InsyaAllah cuba buat. Puasa Isnin Khamis. Cari harta yang berkah. Jangan cari harta yang tidak berkah. Itu yang penting. Kita makan kunyit hitam, buang gula pasir. InsyaAllah sihat. Atuk hari ni kopi kunyit hitam. Kau sebut kunyit hitam. Atuk kalau 3 dalam 1, halia bara boleh, kunyit hitam boleh. Halia bara boleh, kunyit hitam boleh. Nescafe tak boleh. Tak boleh. Kunyit hitam okey. Kunyit hitam. Tapi atuk sedap selesa minum halia bara. Halia bara ni halia merah. Halia merah, Amir. Kunyit hitam pun okey.
Sekarang atuk minum kunyit hitam lah ni. Kunyit hitam dalam pack Yusniza. 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 Betul? Betul lah. Itu favorite. Favorite. Kalau kat kedai RM2.5. Kalau kita beli gitu RM1 je satu. Satu pack. Murah kan? Nenek kau yang buat. Nenek kau buat. Ya, Mrs. Teddy. Mrs. Teddy. Assalamualaikum tu abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tajuk kita quote of the day. Jangan tamak dunia. Lebihkan sikit tamak akhirat. Kalau solat duha, jangan buat 2. Sikit sangat bro. Buat 4. Kalau buat 4 cantik. Kalau buat 6 lagi bagus. Buat 12. Itu yang terbaik. Itu terbaik. Siang tu. Siang tu tak pakai topi. Malam pakai topi. Siang tak boleh. Malam menyamar. Orang politik ni kena menyamar. Kena menyamar. Kalau siang motivasi. Cakap yang baik-baik. Cakap yang baik. Jadi tak perlu menyamar. Jadi malam tak boleh. Kena menyamar sikit. Itulah politik. Politik kena menyamar. Menyamar. Ya, Amran Daud. Apa khabar Amran? Amran tolong subscribe atuk punya YouTube boleh? Amran. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam Amran. Haji Mat Atuk. Itu YouTube Atuk. YouTube Atuk. YouTube. Malam kalau pakai topi tu pergi pak ceramah-ceramah. Wah, kita lah hebat. Siapa yang menerima harta dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapat berkahnya. Dia akan seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah yang menakutkan kita. Harta mesti berkat. Semua yang kau ada dalam dunia ini akan hilang bila kau mati. Petua nak sihat makan kunyit hitam, daun mungga dan lemon. Daun merungga. Ya, merungga tu betul. Merungga betul. Daun merungga tu hebat. Hebat. Malam tu pakai topi tu melawat kawasan. Begitulah. Tapi tak melawat dah, tak pergi dah. Allahu Akbar Ustaz tadi. Terima kasih. Semua yang kau ada dalam dunia ini akan hilang bila kau mati. Kenapa perlu meninggalkan diri? Kenapa perlu tamak? Kenapa perlu sombong? Kenapa perlu ego? Untuk apa itu semua? Sedangkan semua itu hanyalah sementara sahaja. Mungkin kita dimarah oleh orang. Kenapa kita perlu balas marah? Tak perlu. Sebab marah itu sekejap saja. Atuk duk post mana malam-malam? Duk post ada. Atuk duk post rumah je lah. Tak pergi mana-mana dah. Tak masuk post dah. Bagi orang muda je lah. Orang muda. Malam atuk buat live je lah. Dulu pergi ceramah lah. Pergi ceramah. Ikut rombongan pergi ceramah. Pergi ceramah. Pukul 2 baru sampai rumah balik. Nenek kau tahulah. Betul tu tak abah. Jadi semua yang kau ada dalam dunia ni akan hilang. Tapi ada orang sanggup tak nak bagi. Bagaimana tak nak bagi hilang harta kita? Ialah dengan kita bersedekah. Apabila kita bersedekah, itulah harta kita yang sebenar. Tapi ada orang kata, saya harta adalah sikit. Dalam 30-40 ribu dalam bank. Itulah. Tapi kalau kau meninggal, itu sudah jadi harta orang lain. Tapi kalau kau ambil, dan 30 ribu tu kau ambil 5 ribu, kau sedekahkan 5 ribu kepada masjid, maka 5 ribu itu akan sampai akhirat. Dan dia akan berkembang. Bukan 5 ribu saja. Dia akan jadi 70 kali ganda. 350 ribu. Banyak bro. Banyak tu. Sedekah wakaf. Cantik macam ni. Jadi duit ada dalam bank, jangan simpan. Dia tidak akan mendatangkan pahala kepada kita. Bahkan anak-anak berebut duit tu. Kalau kita kena ikut cara Rasulullah. Rasulullah meninggal, dia tak ada harta. Pada suatu hari, Rasulullah selepas solat terus bergegas masuk bilik. Dia teringat ada satu cincin yang belum disedekahkan. Rasulullah ambil cincin itu terus sedekah. Sebab Rasulullah kata, aku tak nak masuk surga nanti lambat. Ada soal jawab pasal harta dunia. Aku tak ada harta. Tak ada harta. Yang aku pesakakan kepada umatku, Al-Quran dan hadis. Aku bukan pusaka istana, aku bukan pusaka kerajaan. Bukan. Bukan. Jadi Rasulullah tak nak. Kalau Rasulullah mengajar seperti itu, kenapa kita berusaha menimbulkan harta? Rasulullah tidak pernah kata, aku kena tinggal harta banyak agar Fatimah akan hidup senang. Tidak pernah kata. Tapi kita terbalik. Oi, saya tak boleh, saya kena tinggal harta. Takut anak-anak saya susah. Saya kena tinggal rumah satu orang sebiji. Kita tidak ikut cara Rasulullah. Sebab kita tidak menekankan cara Rasulullah. Rasulullah tidak pernah tinggal harta kepada Fatimah. Adakah Fatimah jadi miskin? Tidak. Adakah anak-anak Rasulullah, cucu Rasulullah miskin? Tidak. Itu cara Rasulullah. Tapi kita terbalik. Bekerja siang malam. Umur 80, bekerja lagi. Sebab apa? Nak tinggal harta. Ini bukan cara Rasulullah.
Bukan. Rasulullah harta banyak, betul. Khadijah wanita paling kaya, betul. Tetapi semua itu diinfak. Sebab apa? Rasulullah nak balik harta itu di syurga. Kalau katakanlah 1 bilion, Khadijah membelanjakan 1 bilion kepada jalan Allah, maka 1 bilion itu kekal, bahkan menjadi 70 bilion di akhirat nanti. Itu cara Rasulullah. Kalau kita ada 100 ribu letak di bank, semua disapu oleh anak, 1 sen kita tak dapat dalam kubur, pahala pun tak dapat. Dia pakai kongsi geng-geng dia. So apa faedah kita tinggal harta kepada anak-anak? Tak ada. Tapi tu nanti dia susah. Rezeki Allah tentukan. Kalau dia dah kahwin, dia ada rezeki kahwin. Kalau dia ada anak, dia ada rezeki anak. Allah Maha Kaya. Terpulang kepada dia. Apa yang kita kena beri anak-anak? Ilmu. Kita kena beri iman pada anak-anak. Kita pastikan dia solat. Pasti dia baca Quran. Cukup dah. Tak perlu tinggal harta berjuta. Solat tidak, sedekah tidak, baca Quran tidak, zikir tidak. Walaupun harta berjuta ditinggalkan, semua itu akan hancur lebur. Hancur lebur. Jadi porak-poranda anak kita. Jadi kita jangan terbalik cara Rasulullah dengan cara kita. Kita kena ikut cara Rasulullah. Rasulullah tidak tinggal harta 1 sen pun kepada Fatimah. Tidak. Jadi kita tinggal ilmu. Rasulullah memberi ilmu kepada Fatimah. Sehingga Fatimah itu menjadi antara 4 wanita masuk syurga. Ibu segala syurga wanita hanya 4 orang. Pertama, Maryam. Yang kedua, Asia. Yang ketiga, Fatimah. Yang keempat, Khadijah. Inilah ibu dan mother of syurga. 4 orang. Tapi adakah Rasulullah meninggalkan harta banyak pada Fatimah? Tidak. Tak ada harta. Adakah Fatimah merungut? Bapa aku meninggal, Rasulullah tak ada 1 sen ditinggal kepada. Tak ada. Tak merungut. Ini yang kita kena faham. Rezeki Allah tu luas. Kita senang berusaha, terpulang pada anak lah. Kita dah bagi ilmu. Kita dah sekolahkan mereka. Sehingga keluar universiti. Dia pandai-pandailah hidup. Tapi jangan lupa Allah. Kerana solat apa semua. Itu yang kita wakafkan. Itu yang kita tinggalkan kepada mereka. Kalau kau tinggal harta berjuta, dia tu bodoh, bongok lagi. Harta itu akan habis. Kalau harta sebesar Gunung Kinabalu pun akan runtuh kalau dapat kepada anak yang itu yang cakap tu. Jadi susahlah. Sakitlah pula kata. Ya Katie, syukur alhamdulillah, amin. Jadi kalau kau mati dalam keadaan tak ada harta, bersyukurlah. Itu yang terbaik. Sebab apabila kau mati dalam tak ada harta, kau akan disiasat di pada mahsyar, senang. Mana harta kau? Tak ada ya Allah. Semua harta aku sudah infak. Okey, lain tak ada. Okey, syurga. Senang. Tapi kalau kau tinggal harta berjuta, okey, mana harta kau? Ada 10 juta. Okey, daripada mana kau dapat? Ini commission project. Ini overtime. Ini. Banyak, lambat masuk syurga lambat. Tapi itu bila kau dapat semua ni akan ditanya, ke mana kau belanja duit ni? Ini aku tinggal kepada anak kau. Kau tahu tak, anak kau sekarang duk main naik kelab kerana duit kau banyak. Anak kau tak boleh sekolah, kau juga. Anak kau jahat ni. Habis kita dalam kubur. Nak marah tak boleh dah. Tak boleh. Jadi apa faedah kau tinggal harta yang banyak kepada anak-anak? Tak ada faedah langsung. Sebab itu bukan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tahu? Ya, harimau pula. Assalamualaikum tu Haji. Semua sahabat semua, waalaikumsalam. Pagi, morning. Kayangan warisan, terima kasih banyak. Sudi bersama tu. Itu contoh. Begitu juga bagaimana Rasulullah ni siapa? Pemimpin negara. Rasulullah ni siapa? Rasul Allah. Rasulullah ni siapa? Seorang bapa kepada anak-anak. Rasulullah ni siapa? Seorang suami kepada 9 isteri. Rasulullah ni hebat, ketua kaum dan sebagainya. Adakah pernah Rasulullah sebagai presiden Madinah, negara besar Madinah, negara yang unggul. Adakah di negara Madinah pada masa itu Rasulullah membina bangunan tinggi? Rasulullah membina jalan raya yang ni? Rasulullah membina infrastruktur? Tak ada. Apa yang Rasulullah bina? Iman. Apa yang Rasul bina? Pekerti. Apa yang Rasulullah bina? Hubungan sama insan. Apa yang Rasul bina? Keagungan kepada Allah SWT. Tapi kita jadi Perdana Menteri. Kita kena maju negara kita seperti Jepun. Jepun tu negeri kafir. Seperti mana? New York pun kafir. Kafir semua. Kita nak ikut mesti negara Madinah, iaitu membangun kemudahan insan. Sebab apa? Sebab walaupun bangunan tinggi macam mana sekalipun, itu semua ditinggal. Yang kita bawa ialah amal ibadat kita. Jadi kenapa kita tiru orang kafir buat pembangunan negara? Buatlah seperti Rasulullah buat. Rasulullah buat. Membangun minda harimau. Ya Tu Haji guna harta tanpa ilmu agama. Betul. Habislah kau. Habis kau. Sambil dengar tu, saya pun dah kenyang
makan nasi goreng, lambat makan. Oh, mesti sedap Reza nasi goreng. Atuk kalau nasi goreng, nenek kau mesti dia bumbu ikan bilis. Sebab dia tahu dah. Atuk ni kalau pergi kedai nasi goreng kampung, ikan bilis tu yang seronok. Itu my favorite. Favorite. Jadi kita kena ikut macam tu. Jadi janganlah kata negara kita tak membangun. Tengok apa guna. Membangun itu adakah ajaran Rasulullah? Tidak. Kalau nak kira Rasulullah membangun Madinah, pada masa itu Rom begitu bangun. You tengoklah sampai sekarang. Dalam masa Rom, sampai sekarang kau boleh lihat lagi di negara-negara barat. Bagaimana Rom membentuk empire. Dan Rasulullah lebih kaya daripada Rom. Tapi Rasulullah tidak bina bangunan besar macam tu. Tak ada. Sebab Rasulullah membina ilmu. Membina insan. Membina manusia. Membina pekerti. Sebab Rasulullah dah bagi tahu bahawasanya aku bina pekerti yang tinggi ini agar umatku akan masuk syurga. Orang Rom, dia buat istana apa semua. Dia bukan kira syurga neraka. Dia tak ada apa pun. Selera kampung untuk abah. Ya, betul lah sekali. Itulah sekali. Cik goreng. Cik goreng ikan bilis tu. Wah, cik goreng ikan bilis. Sedap. Itu ceramah sikitlah. Seronok. Sebab kita kena banyak dah ubah cara mendidik anak. Tekankan kepada akhirat. Sebab harta anak boleh cari. Percayalah kepada tu. Harta anak boleh cari. Tapi kita kesian kat dia kalau tidak ilmu, tak solat, tak boleh baca Quran. Dia akan sedih tau. Dia akan sedih. Mak bapak aku tak ajar aku baca Quran. Aku dah tua sekarang. Malu lagi, apa lagi. Sedih. Sedih. Kita dalam kubur nak bangun balik ajar Quran tak boleh dah. Apa lagi kita tak pandai. Perlu kan tu? Bahayalah ni. Covid datang lagi. Ada sikit-sikit. Atuk memang dah. Kalau orang selalu masuk tempat atuk ni, memang dia tahu atuk ni pagi-pagi memang ada sokmo. Sikit-sikit lah. Bukan kuat sangat. Tak kuat sangat. Jadi itulah. Yang penting janganlah takut. Nak atas sekolah kebangsaan boleh. Pastikan atas sekolah membaca Quran. Atuk bangga dengan orang Johor. Seberang Johor. Mana geng Johor? Orang Johor pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. Sebab tu orang Johor hebat. Orang Jahat. Tapi hebat lagi orang Kelantan buat agama ni. Ada rahsia. Tak boleh cerita kat sini. Betul tu Haji Harimau Putih. Betul. Saya positif ni. Amir positif. Ya, kalau nak tinggal, fokus kepada tinggal iman dulu kepada anak-anak. Fokus yang tu. Kau kena sedih. Allah, aku sedih anak aku tak solat. Aku sedih anak aku tak boleh baca Quran. Itu kena sedih. Jangan kata, aku sedih anak aku tak dapat 9A. Tak payah sedih lah. 9A itu tak payah. Tak payah. Ini ada orang, anak I. You tahu tak anak I? 9A anak I. Lepas tu pasal cikgu ajak pergi masuk sembahyang kat surau, anak dia tak pergi. Apa nak banggakan benda macam tu? Merugikan. Kesian kat anak macam tu. Menderita dia tau. Menderita. Anak yang tak beriman ini adalah satu penderitaan yang besar. Kalau kau tinggal harta, dia tak pandai mengurus, habis juga. Kalau kau tinggal harta, dia tak solat, habis juga. Sebab tidak ada dalam kubur nanti. Oi, kau masuk kubur ya? Mana harta kau? Tak tanya, bukan akhir tak tanya. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tuhan aku ialah duit. Habislah. Saya tu, ya kamu. Kamu orang Johor hebat. Orang Johor. Atuk sanjung cara kurikulum di Selangor. Dia di Johor. Pagi sekolah biasa. Petang sekolah agama. Sepatut sistem seperti ini dilaksanakan seluruh negara. Seluruh negara ni kena minta Sultan Johor ni bawa dalam mesyuarat Raja-Raja Melayu. Pastikan sekolah agama petang ni kena buat semua. Ya, aduh sibuk apa semua ni. Itu kita buat. Anak Kelantan tak boleh tolak bandingnya. Saya suka sangat Kelantan cari nasi kerabu. Ingatkan suka cari lelaki Kelantan cari nasi kerabu rupanya. Kerabu. Quote of the day, tamak. Yang selalu membunuh kebijaksanaan seseorang ialah kerana tamaknya. Yang selalu membunuh mulianya seorang itu ialah kerana tamaknya. Yang selalu membunuh pemimpin yang cemerlang itu kerana tamaknya. Yang selalu membunuh orang yang kaya itu ialah kerana tamaknya. Haloba, akhir sekali ke penjara. Itulah jadinya. Dan apabila iman tak kuat, kita kena sejajar ilmu dunia dan akhirat. Nak berjaya di dunia kena ada ilmu. Nak berjaya di akhirat kena ada ilmu. Nak berjaya di dunia dan akhirat kena ada ilmu. Sedap kena nasi dagai besuk pagi ni. Tu, padu molek. Wah, nasi dagai besuk. Tempat favorit atuk tu. Kalau besuk tu lepas pada Jamatan tu. Daripada Kuala Besuk lepas pada Jamatan. Habis sama. Sampai situ nasi dagai. Nasi dagai bidah dia kata. Allahu Akbar. Atuk mari jauh nak kasi dagai bro. Sujud pada Ya Aisyah.
Saya rasa Sultan Johor jadi Agung sure. Oh, sekolah agama satu Malaysia. Kena buat. Atuk setuju ni. Hebat. Sekolah agama petang diwajibkan. Sebab kalau sekolah satu sesi pagi je kan, petang sekolah tu kosong sampai malam kosong, besok pagi baru. Jadi half day. Orang kata tidak full utilize. Tidak dipenuhkan sepenuhnya. Jadi petang buat sekolah agama. Tak payahlah sekolah agama banner bangunan lain. Kan, tak payahlah. Gunakan sekolah biasa. Meme tu kena call dulu tu. Nasi daging ganu tu kena call dulu, penat lah tu. Penat tu. Montik tanamkan iman kepada anak-anak. Harimau tip paksa. Dalam Islam 7 tahun tak solat rotan. Memang umur 7 hingga 15 kau kena buat dia macam hamba. Tekan dia. Buat. Basuh baju sendiri. Basuh pinggan sendiri. Tidur sendiri. Berak sendiri. Basuh berak sendiri. Solat sendiri. Tekan. Boleh baca ayat-ayat Quran. Ingat fardu kifayah. Ingat fardu ain. Ingat rukun-rukun fi'li dalam solat. Kena tekan. Wajib. Itu tipsnya. Rotan. Jangan tak rotan. Mula-mula beli rotan dulu. Pergi ke pasar bawa dia. Kenapa mama beli rotan? Orang tak solat. Ini. Rotan letak aja iklan kat pintu. Memang solat punya. Kelatan ada fardu ain. Itu contoh. Main game kelahi. Itulah contoh dia. Main game kelahi. Betul tak payah main game. Yang selalu membunuh kebijaksanaan seseorang ialah tamaknya. Jom nasi dagang atas tu. Oh, atas tu sedap. Sedap. Sultan Johor kaya tu. Dia bina bangunan baru. Sekolah agama nak. Wah, untunglah orang Johor. Orang Johor untunglah. Cuma risiko tu. Transit lepas sekolah. Risiko. Kenapa ada risiko, Amir? Tak ada lah. Risiko kan. Pergi hantar lah. Dari sekolah tu. Dia pergi sekolah. Boleh je. Kita ada fardu ain. Johor petang. Mohon tip. Tip tu. Rotan. Tak solat. Rotan. Ada iklan hari ni. Itulah. Dia ada geng dia. Dia main game. Itulah kelebihan game ni. Bila dia kalah, dia mengamuk dengan TV. Dia tak tahan. Itu menahan kesabaran. Adik dia je. Abang dia okey. Abang dia kalah, dia tak kisah je. Dia main pula. Adik dia tak boleh. Kalau kalah tu dia nak menang juga. Mana boleh. Mana boleh. Okey, salam takziah bagi mereka yang dah lama bercinta tapi end up hanya kawan biasa. Ada salam takziah. Ingatlah dan berbahagialah dengan sesama. Jangan tamak. Ingatlah dan berbahagilah. Jangan tamak. Jangan tamak. Kalau kita dapat rezeki, kongsilah. Jangan risau. Jangan risau. Kongsi, jangan takut. Jangan takut apabila nak bersedekah. Dia takut. Atuk nak bagi satu saranan lah. Di antara program sedekah yang Atuk buat ialah kita letak satu bajet. Saya selalu nak menang tu. Tu yang tanda anak tu akan berjalan nanti. Ialah awal dia fight tu. Tu baru umur 4 tahun tu dia fight tu. Fight lah. Tak apalah, biasalah tu. Kita kena sabar je. Kalau dia tak main game sangat pun tak boleh. Main game pun tak boleh. Kita buat macam tu. Jadi satu saja saranan sebelum kita tamatkan 10.30 5 minit lagi. Kita cuba buat dalam hidup kita bersedekah secara kekal. Sebab kadang-kadang sedekah ni tidak konsisten tau. Naik turun kan.
kebetulan je. Ada kebetulan orang datang minta sedekah, bagi. Ataupun ada kebetulan pergi mau, bagi. Jadi tak konsisten lah. Jadi pahala kita tu macam pasaran saham gitu. Naik turun. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang kosong. Macam tu. Apa kata kita pilih satu kedai, ini Komo mesti dah buat ni. Pilih satu kedai, kita letak katakanlah certain amount. Kita letak RM50 je sebulan. Terima gaji je, pergi letak di kedai RM50. Bagi tahu kat kedai, okey, RM50 ni apabila ada orang miskin yang datang, kau bagi free sehingga habis RM50. Bagi free barang yang dia nak. Barang yang dia nak ataupun bagi free makanan dia nak. Kalau atuk letak di tempat makanan. Ya tu. Dah start dah. Cantik. Kamu dah start dah. Boleh. Ya, Saifuddin. Terima kasih Saifuddin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi apabila kita start letak RM50, orang yang makan tu dia tak tahu siapa yang sedekah. Tapi orang kedai tahu. Cumanya kamu sebelum kita letak tu, kita kena berunding dulu dengan orang kedai. Sama gitu. Ya, Saifuddin. Semoga dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Din. Jadi, kita pergi tanya dulu mengenai keadaan orang sekitar. Kata, yang makan di sini semua orang kaya ke? Mana ada, dia kata. Ada yang tak bayar pun ada. Ada yang miskin, datang makan. Makan kadang-kadang, beli roti kosong je. Bawa balik makan. Beli roti kosong. Nak minum untuk air tak ada duit. Okey, kalau ada macam tu, kalau orang macam tu datang lagi ke kedai, okey, saya nak letak RM100 ni. RM100 saya letak. Okey, kalau ada orang macam tu ke, tak cukup duit nak beli ke, kau guna duit ni sehingga habis 100. Mesti dia kata boleh. Ini amalkan yang baik, terbaik. Sehingga orang tu kata, oi, baik kedai tu. Aku kalau pergi beli roti, air free. Macam tu. Mak saya pun buat juga tu. Setiap bulan saya bagi duit, now dia suruh kasih kat kedai juga. Cantik, alhamdulillah, amin. Semoga berkat. Semoga Tuhan gandakan, ya Allah, kepada sedekah yang kamu buat. Cantik sungguh. Cantik. Carilah. Di dalam bandar pun ada orang yang miskin ni. Ada. Orang yang makan, kadang-kadang makan tak cukup. Terutama orang tua lah. Orang tua kadang anak dia lupa nak bagi bantuan apa semua. Ada juga. Cantik. Jadi, atuk sarankan kepada rakan-rakan di sini, supaya ambil, kalau tak boleh 50, 10 pun tak apa. RM10, okey, saya nak RM10 ni. Kalau ada 5 orang nak beli makan tu cana, you bagi free. Tapi pilih yang miskin. Dia kenal. Orang kedai mesti kenal. Dia ada regular customer dia. Sedekah tak rugi pun. Betul. Benar sekali. Dan jadi apabila kita buat macam tu, dia akan rasa ada orang yang menjaga dia. Dan rezeki tentu mendapat. Ni jadi macam three corner lah. Di antara orang yang menerima sedekah kita, orang yang berurusan sedekah kita, dan orang pemberi sedekah. Three corner. InsyaAllah akan jumpa pada masa bercantumlah 3 insan ini. Dan masing-masing berpeluk antara satu sama lain. Inilah rezeki daripada Allah SWT. Dan rezeki pahala pula sama banyak. Orang yang memberi kata dapat 10. Orang yang menyedia dapat 10. Orang yang menerima sedekah pun dapat 10. 30 markah sama. 30 pahala. Sama-sama dapat. Berusaha macam tu. Ambil sedikit dulu. Sedikit. Ambil sedekah. Bermula dengan sedikit. Kalau banyak lagi bagus. Barulah. Every month pahala kita cantik je. Cantik. Sebab itu Rasulullah amat suka kepada orang yang konsisten dalam beribadah. Rasulullah tak suka. Hari ini 100,000 zikir. Besok kosong. 3 hari kosong. Kemudian 5,000. Jadi Rasulullah kata, aku suka orang yang bila dia beribadah secara konsisten. Sedikit tak apa, tapi tak berhenti sentiasa buat. Itu pesan Rasulullah tu. Konsistensi itu penting. Konsisten. Sebab bermaknanya kita sentiasa relatekan jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tu. Ramai kat bandar ni orang tua yang kurang pendapatan. Kurang pendapatan. Kalau dia perut dia pagi-pagi sudah boleh diisi dengan roti canai dan kopi yang kamu belanja tu, Allahu Akbar. Dia akan rasa dia kata, syukurnya aku hari ini dapat makan. Dapat makan. Kadang-kadang mungkin roti canai itulah untuk sehari dia hidup. Dia tak makan dah benda lain. Besok pula macam tu. Kesian. Kadang-kadang orang miskin ni tak semua yang suka merengek tau. Ada yang banyak merahsiakan. Dia tak makan betul, dia puasa. Tapi kadang kalau dia lapar sangat, pagi dia pergi makan. Tengah hari tak makan. Malam tak makan. Ada macam tu. Ada. Kalau di kampung ni,
Ada yang dapat beras, tapi dia nak masak macam mana? Dia duduk 2 orang je. Takkan nak beli gas lagi, apa lagi. Nak masak bukan sikit kena beli macam-macam kena beli lagi. Jadi kalau you bagi beras dia, takkan nak masak nasi je. Baiklah dia pergi kedai kopi, makan nasi belauk satu. Nasi belauk harga RM4, kopi satu harga RM1. Jadi RM5. Macam itulah. Orang mana miskin bandar, ramai je tu miskin bandar. Itulah. Jadi kita cuba berkongsi untuk beribadah, untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba buat. Rakan-rakan kita, Noriza cuba cari. Rakan-rakan kita yang lain, Cici apa semua yang Atuk tak boleh sebutkan satu persatu. Ramai atas sini, Mas Said, Din, Cik Din. Cuba cari satu kedai ni. Cari satu kedai, mulai letak. Kalau letak dengan terima gaji je, bagi yang makan gaji lah. Terima gaji ke, letak RM50. Letak RM50. Letak RM50. Every month letak. Every month letak. Din coba. Kamu dah buat dah. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Semoga Allah lipat gandakan. Amir Azlan. Coba bagi RM50. Kalau rasa besar RM10 lah. RM10. Supaya kita boleh konsistenkan kita punya ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting kepada kita. Itulah tips yang terakhir untuk pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi besok. Kita jangan lupa solat sunat duha, kawan-kawan semua. Atuk mula agak lewat sikit sekarang ini pukul 9, kerana Atuk buat duha dulu. Sebab kadang-kadang kalau habis pukul 10, 10.30, nenek kau kata, jom bang kita pergi. Kita tak buat duha lagi. Nanti buat duha dulu. Dia pun tunggulah. Tahulah perempuan, kalau dia menunggu laki-laki, tapi kalau kita tunggu dia 2 jam, tak apa. Belum siap lagi ya bang? Iya. Belum siap lagi? Iya. Belum siap lagi? Tak apa, kita tak kisah. Tak kisah. Tapi kalau dia nunggu kita, lambatlah orang tua ni. Itu. Syaratan. Biasalah benda macam tu kan. Biasalah benda macam tu. Pagi. Sembah semua. Orang Kelantan duit sikit tapi hidup okey. Duit sikit dah. Orang bandar duit banyak tapi tak ada yang cukup mana. Malam ni ada tak tu? Malam ni insya-Allah ada. 12 ke tu? 12. Alhamdulillah. Semoga semua mendapat manfaat daripada apa yang kita buat bicarakan hari ini. Okey tu. Maintain gelak tu tukar. Maintain gelak jangan tukarkan. So Amir Amir cari kedai. Nanti besok beritahu Tok, saya dah letak satu kedai. Saya letak RM20. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kalau kita tak mampu, macam kalau ada anak cucu-cucu Atuk yang belum bekerja, letak RM5. Beritahu mak nak letak kat kedai RM5 boleh mak? Mesti bagi. Tapi kalau kata mak nak top up RM10 tak boleh. Top up tak boleh. RM5 boleh. Walau lagi ramai tu. Malam tak boleh lah. Sebab malam ni malam kita tekan betul-betul lah. Ini penting. Yang penting. Duit bukan segalanya. Cuma kita perlu cari duit. Ya betul. Simple kasih utara. Wah, simple kasih utara. Makan ala kadar je. Janji isi perut. Okey. Sebenarnya hidup kita ini, kita nak kelangsungan hidup kita ini dengan apa? Kad PJ saya dah letak untuk sebulan. Amin. Alhamdulillah. Jangan cerita amal. Tapi cuba buat untuk sebulan. Kau boleh tambah lagi. Kau boleh Amin, cari kedai-kedai yang agak kawasan itu agak ramai gelandangan. Cari-cari kedai macam tu. Sebab gelandangan ni apabila dia tahu di situ dia dapat makan free kan, dia akan pergi. Kemudian gelandangan ni satu lagi, Amir, kalau ada pakaian-pakaian yang masih boleh pakai tapi rasa dah terlebih sikit kat rumah, letak kat kedai tu. You beritahu Pak Daud, kalau ada orang tu datang ini pakaian saya untuk dia. Buat macam tu. Sebab pakaian yang dah pakai ni, kalau you bagi kat orang tertentu dia tak pakai. Tapi kalau bagi kat gelandangan apa semua, dia memang appreciate. Dia appreciate. Cuba. Amir hebat. Amir dah mula dah. Cantik rakan-rakan kita semua. Solat duha kita buat, sedekah kita buat. Alhamdulillah cantik. Juri pro. Assalamualaikum ayah, selamat pagi. Pagi ayah, juri pro. Ayah nak tutup kedai dah.
Nak tutup kedai dah. Sabar dulu ayah, jemput silakan. Silakan. Pukul 11 ada janji. Ada janji pukul 11. Sabar dulu ayah, jemput silakan. Silakan. Atuk kena pergi dulu. Ada janji sikit pukul 11. InsyaAllah kita sambung besok. Jadi untuk itu semoga kita membuat amalan yang baik. Semoga apa yang kita buat ini lillahi ta'ala. Apa yang kita buat ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru buka dah. Sambung besok. Sambung besok. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini mendapat bimbingan. Bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami semua yang mengikuti program Quote of the Day bersama dengan Atuk hari ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.